Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Atira Aminuddin. 302 lokasi berjadual di seluruh negara kini mengadakan program jualan rahmah PJR Aidilfitri. Jualan potongan harga antara 10 hingga 30% berlangsung hingga Selasa ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armiza Muhammad Ali, pelbagai keperluan harian khusus ditawarkan bagi persiapan menyambut Aidilfitri seperti ayam, daging lembu, beras dan rempah ratus. Agenda payung rahmah madani diperluas menerusi PJR Aidilfitri bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Maklumat lanjut pelaksanaannya boleh diakses melalui portal KPDN. Sepanjang Ramadan ini, KPDN juga telah melaksanakan PJR Ramadan di 452 lokasi di seluruh negara bermula 12 Mac hingga Rabu lalu. Sementara itu, bermula hari ini hingga 19 April, KPDN turut melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa di seluruh negara. Di Labuan, 18 jenis barang keperluan asas tersenarai diletakkan tanda harga merah jambu. Alhamdulillah, dari segi barang keperluan harian di Labuan mengikut rekod dan juga trend terkini, insya-Allah bekalan kita adalah mencukupi. Peniaga yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Di Pulau Pinang pula, penganjuran kali ke-15 Karnival Mahabah Ramadan Syawal mendapat sambutan memberangsangkan. 300 peniaga Bumi Putra menyertainya di Bertam Square termasuk 150 usahawan muda. Berbagai aktiviti yang kita susun sempena Karnival Ramadan ini, antaranya kita ada buat iftar on the road. Setiap hari kita bagi secara percuma. Kemudian kita ada solat tarawih. Kemudian kita ada pula sahur perdana setiap hari juga kita sediakan secara percuma juga. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita himpunkan hampir 300 peniaga di bawah satu bumbung sebagaimana saranan Perdana Menteri kita. Kita nak himpunkan peniaga-peniaga ni dalam satu tempat dan di bawah satu bumbung. Alhamdulillah. Ops Selamat 22 akan dilaksanakan sempena Hari Raya Aidilfitri pada 8 hingga 13 April ini dengan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata pihaknya berharap kerjasama penuh daripada syarikat bagi memastikan sasaran operasi berkenaan dapat dicapai. Selain memastikan Hari Raya Aidilfitri disambut dengan rasa selamat dan sejahtera. Beliau menasihatkan orang ramai untuk merancang perjalanan pulang ke kampung halaman. Beliau menyatakannya ketika melancarkan Ops Selamat 22 Hari Raya Aidilfitri secara maya yang disiarkan di laman sosial PDRM. Ini pula peringatan untuk pengusaha bas ekspres. Mereka perlu menyediakan pemandu kedua untuk setiap perjalanan lebih 300 km. Tegas pengarah JPJ Pulau Pinang, Zulkifli Ismail, jika ingkar tindakan undang-undang akan dikenakan termasuk dihalang untuk beroperasi. Menerusi pemeriksaan sempena operasi khas Aidilfitri, ramai pengusaha gagal menyediakan pemandu kedua. Perbuatan itu boleh membahayakan penumpang bas dan pengguna jalan raya lain. Kita berada di terminal Penang Central untuk pemeriksaan bas-bas di sinilah. Selain daripada pemeriksaan bas di terminal ni, kita juga buat pemeriksaan bas di depo lah, di depo bas tu sendirilah. So setiap bas yang kita buat pemeriksaan ni lebih kepada pemeriksaan kepada pemandu itu sendiri, dokumen pemandu, dokumen bas itu sendiri dan juga keadaan bas lah, keadaan teknikal bas itu sendirilah. So setakat hari ini daripada 1 hari bulan sehingga 4 hari bulan, sebanyak 121 buah bas telah kita buat pemeriksaan lah. So ada beberapa kesalahan jugalah yang dikesan lah daripada jumlah yang dibuat pemeriksaan tu. Terutama sekali kesalahan gagal kemuka pemandu kedua lah. Khabar gembira buat mahasiswa UTM Sekurai Johor. 19 bas disediakan untuk menghantar pulang 722 mahasiswanya ke kampung halaman sempena cuti Aidilfitri. Proses penghantaran berlangsung hari ini dan esok melibatkan 9 negeri di Semenanjung.
Ya, ini adalah satu inisiatif Pusat Islam dan juga pihak Jabatan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, di mana kita dan juga Hal Ehwal Pelajar, yang mana kita sediakan ini untuk keprihatinan kita. Kita beri ihsan kepada para pelajar. Kita tahu para pelajar kita perlu balik, dan kita sediakan ini bulan Ramadan. Ini juga satu khidmat bakti. Pengetahuan ni first time balik kampung dengan bas. Sebelum ni dengan train je setiap kali balik kampung. So rasa excited lah balik dengan bas ni. Tahu lah jam ke tak. Boleh hadap jam lah, nak rasa hadap jam tu. I really appreciate for UTM have this program because for last time, the flight tickets is very expensive, right? Then I didn't back home. So this time I have the opportunity to back. Saya merasa gembira sebab dapat balik ke kampung. Tak, saya setiap kali naik bas untuk balik rumah. So harga dia memang costly lah. So inisiatif UTM MPP untuk demi pelajar balik rumah memang sangat dihargai. Pemeriksaan ke atas sistem pendawaian elektrik di kawasan perumahan Felda giat dijalankan yang bagi mengelak insiden kebakaran pada musim panas, terutama risiko lita pintas. Ya, semua dari segi pendawaiannya, dari segi kebersihan rumahnya, dari segi lalang apa semua itulah perlu diperkemaskan rumah itu. Itu kita dah maklumkan kepada pengarah wilayah, pengurus rancangan termasuk ketua-ketua blok yang boleh memastikan blok mereka masing-masing bersih dan juga selesa duduk bersama. Semalam, satu kebakaran berlaku di Felda Jong ke-20 ketika penghuninya tiada di rumah. Di Perlis, 4 lokasi hotspot kerap berlaku kemalangan dikena pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Lokasi berkenaan ialah Jalan Alusta Kanga, Lebuh Raya Changlun, Kuala Perlis, Jalan Kanga, Kanga Jaya, Kuala Perlis dan Jalan Kanga, Padang Besar. Menurut pengarahnya Muhammad Zaidi Ma'ad, pemantauan di lokasi berkenaan ditingkatkan dengan rondaan berkala jentera penyelamat dari 5 balai bomba dan penyelamat berhampiran. Pemantauan bermula semalam hingga 21 April. Bagi menghadapi pelbagai kes kecemasan sepanjang perayaan Aidilfitri, seramai 160 pegawai dan anggota akan bertugas. Malaysia tawar diri untuk pencalonan sebagai Presiden Persidangan Program Penempatan Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029. Untuk itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan diberi tanggungjawab membuat persiapan yang perlu. Jemaah Menteri telah membuat ketetapan di mana KPKT akan mewakili negara kita untuk menawarkan dan telah pun menerima pencalonan sebagai Presiden UN Habitat Assembly untuk penggal 2026 hingga 2029, dan kita akan mulakan kerja persiapan supaya meningkatkan, mengangkat martabat negara dan juga darjat rakyat. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa bersama pengawal media di Ibu Negara. UN Habitat diberi mandat oleh PBB untuk mempromosi bandar dan pengurusannya yang mampan. Produk perancangan warisan Amanah Raya Berhad Amanah Raya seperti hibah dan wasiat akan ditawarkan secara automatik. Ia akan memanfaatkan pemilik rumah mesra rakyat RMR di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Kerjasama itu memberi manfaat kepada pemilik untuk kelangsungan pemilikan kediaman oleh pewaris pada masa depan dengan bayaran serendah RM1,000. Sesi menandatangani perjanjian tersebut disempurnakan Pengarah Urusan Kumpulan Amanah Raya Ahmad Faizal Sulaiman Han dan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif SPNB Zahanuddin Kamarudin. Perjanjian turut disaksikan Perdana Menteri. SPNB akan melaksanakan sebanyak 3,500 unit RMR tahun ini. Program RMR diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan isi rumah di bawah RM5,000 yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina kediaman sendiri.
Pengumpulan data menerusi pangkalan data utama PADU akan membantu kerajaan lebih memahami kesejahteraan isi rumah. Menerusi nota penyelidikan, MIDF Amanah Investment Bank Berhad menyatakan PADU akan digunakan untuk mencipta sumber rujukan baharu bagi lembaran imbangan isi rumah berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan diisytiharkan. Ketika ini, keutamaan PADU untuk mengenal pasti penerima yang layak untuk program bantuan kerajaan. Melalui data tersebut, kerajaan boleh memperhalusi kriteria kelayakan dengan mempertimbangkan maklumat lain seperti saiz isi rumah serta komitmen dan beban kewangan sedia ada. Ini meliputi pinjaman peribadi, pinjaman pendidikan dan perbelanjaan bulanan. Walaupun sesetengah pihak membangkitkan kebimbangan mengenai keselamatan maklumat, Bank Pelaburan itu yakin terdapat ruang untuk penambahbaikan dari segi kedalaman dan skop pengumpulan data. Tular, kononnya peraturan komunikasi baharu bakal dikuat kuasa. Dakwah hantaran itu, semua panggilan akan direkodkan, manakala penggunaan media sosial dipantau. Setiap pesanan teks di aplikasi WhatsApp juga akan ditanda mengikut tahap penguatkuasaan. Mesej pemberitahuan peraturan baharu ini dikesan memiliki jumlah perkongsian yang tinggi. Semakan pasukan biar betul bagaimanapun mendapati teks pesanan yang tular itu tak benar. Menurut portal sebenarnya.my, cerita tentang penguatkuasaan yang tak wujud itu pernah dikongsi sebelum ini. Teks sama mula dikesan pada 2017 di beberapa negara termasuk India, Ghana dan Singapura. Di Malaysia, mesej hampir sama mula tular pada 2015. Ia kemudian dikitar semula pada 2017 dan 2019 sebelum ditularkan kembali tahun ini. Sepanjang tempoh itu, beberapa penafian telah dibuat pihak berwajib. Henti penyebaran mesej berantai. Selain tak berfaedah, penyebaran berita palsu hanya menimbulkan kekeliruan. Natijahnya, si kaki tular berdepan tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Emirat Arab Bersatu UAE menghentikan hubungan diplomatik dengan Israel. Ia sebagai protes terhadap pembunuhan 7 pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen WCK di Gaza baru-baru ini. Kementerian Luar UAE sudah menyatakan kemarahan mereka berhubung tragedi itu kepada Duta Israel ke negara itu, Amir Hayek. Ia sekaligus mewujudkan krisis diplomasi antara kedua-dua negara. Pegawai kedua-dua belah pihak juga masih cuba menangani hubungan diplomatik antara UAE dan Israel, malah terdapat usaha yang diselaraskan untuk membincangkan isu itu. Dalam pada itu, Amerika Syarikat memberi amaran bahawa dasarnya terhadap Israel tertakluk kepada tindakan segera Israel. Setiausaha negara Anthony Blinken berkata, Israel perlu menunjukkan langkah konkret menangani bahaya kepada orang awam, penderitaan kemanusiaan dan keselamatan pekerja bantuan di Gaza. Pengundi di Kuwait keluar mengundi pada Khamis untuk memilih ahli parlimen. Ia pilihan raya pertama di bawah Amir Kuwait baharu, Sheikh Mashal Al-Ahmad Al-Sabah yang mengambil alih tampuk pemerintahan negara itu tahun lepas. Kira-kira 834,733 pemilih layak mengundi untuk memilih 50 penggubal undang-undang di Dewan Nasional daripada 200 calon yang bertanding. Terdapat 13 calon wanita bertanding dalam pilihan raya kali ini, jumlah terendah sejak 1975. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman seti anda.